Okay, so this is guideline how to write the report writing. Okay, for experiment 3B and G, so objective is to verify the law of conservation of energy. So this is observation that data tabulation for primary data. So as you can see that the primary data, we call it as the raw data, which is we have a height, okay, and the time taken. So now the time taken, they give you 3 time taken. So apa yang you kena tambah dekat sini, you kena kira T average dia dulu. Okay, so dalam table ni apa yang you perlu tambah? Okay, first you kena tambah, okay, first you kena tambah dalam table adalah nilai T average lah. Okay, so T average yang you kira nanti, you kena tambah box dekat sini lah. Okay, you tambah box dekat sini. You tambah lah sebab you memang kena buat T average pun kan. Alright, T average. Okay, so pastikan bila you kira average, you tambah T1 plus T2 plus T3 bahagi 3, betul. Tapi ambil decimal point dia sama, iaitu ada 6 decimal point. Okay, faham Nanti isi kat sini. Okay, and then selepas itu, you nak cari nilai V. Dalam table you kena ada V. Okay, velocity. So V, unit dia apa? Kena tulislah unit V. T average pun siapa? T average tak kat bawah kan? Okay, V ni kena tulislah unit dia adalah ms negatif 1. Kena ada dalam table lah V sama dengan apa. Okay, ingat formula V adalah apa tadi? S over T. Di mana S dia adalah, unitnya adalah constant. Di mana dalam eksperimen kita guna 3 kali 10 negatif 2 meter. Okay, so 3 kali 10 negatif 2 meter. Jadi awak kena gantikan setiap kali kiraan 3 kali 10 negatif 2. Okay, bahagi dengan T. T, kalau T1 awak nak cari untuk 20, height 20 ni, S dia adalah 3 kali 10 negatif 2 bahagi dengan T yang awak dapat iaitu kat sini. T average bagi masa pagi height 20. And then nak cari reading kedua, nak cari velocity dia yang kedua, S dia 3 kali 10 negatif 2 juga bahagi dengan T dia. Time taken untuk yang 25 cm. Okay, so ingat S ni adalah constant iaitu 3 kali 10 negatif 2. Kenapa? Sebab S yang kita ukur jarak iaitu masa yang kita ambil adalah pada jarak photo gates, iaitu sensor between two photo gates. So jaraknya adalah 3 kali 10 negatif 2 meter. Jadi V awak dapat dalam meter per second. Okay, so disebabkan graf, kita nak kena lukis graf V squared. Jadi awak kena tambah satu lagi, iaitu row yang ketiga. Kolom yang ketiga, V square. Dan unitnya adalah M kuasa 2 S negatif 2. Nampak tak ada 3 benda yang you kena tambah. Which first is T average, second one is V, and the third one is V square. So ada 3 kolom yang baru yang you kena tambah. Dan kiraan untuk V dan V2, you punya table at least 3 or 2 decimal point. Okay, jangan tanya saya lagi lepas ni. Okay, make sure untuk V dengan V square dalam table you paling maksimum adalah 3 decimal point, paling minimum adalah 2 decimal point. You pilihlah mana you nak. Okay, so 2 or 3 decimal point untuk V and V square. T average kena ikut yang you kira ni. Ada 6 decimal point. Make sure T average 6 decimal point dekat sini ya. Alright. So next dia dah bagi siap-siap dah kita punya delta M. Jadi sebabkan kita guna meter, so saya kena tukar dalam meter lah. So unit ni salah, jadi kena baikilah cm2 S negatif 2 Okay, so untuk delta M saya tak nak guna ni. Jadi delta M saya tukar kepada meter, so dia akan jadi 4.57 ms 4.57 M kuasa 2 S negatif 2. So guna ni lah kalau awak tukar dalam meter. Okay, untuk height ni macam mana nak tukar dalam meter tak? Tak perlu lah tukar. Nanti bila nak plot graph nanti you plot dalam meter. Supaya you punya V square dalam meter, mesti unit yang sama sebab nanti you nak potong M tu. Kalau you buat ni cm, V dalam meter, tak boleh potong lah unit dia, susah. Okay? Alright. So lepas tu you lukislah. Complete data ni maksudnya copy balik, lepas tu baru tulis. Copy semua ni balik, lepas tu tulis elok-elok. And plot graph V squared again H. Jadi plotlah graph V squared adalah komponen Y, H adalah komponen X lah. Okay. Lepas tu dia suruh kita determine the value of acceleration due to gravity G and compare with standard value.
Okay, determine the uncertainty for value G. Uncertainty tu adalah delta G lah. Okay, do the result of experiment verify the law of conservation of energy. So, ini adalah base daripada kita punya kiraan delta G over G times with 100 lah. Kalau percentage uncertainty, ni kita panggil percentage uncertainty ya. Delta G ni semua dapat daripada yang awak kira. Okay, daripada graf yang awak kira. Delta G daripada yang awak kira, G pun daripada yang awak kira bukan theoretical value. So darab dengan 100, kita tengok kalau less than 15%, maksudnya dia verified lah, kita boleh terima lah kita punya result eksperimen tu. Okay, so kita tengok ini adalah cara untuk tulis eksperimen 3. Ni adalah guideline Okay, first adalah objektif. You tulislah objektif apa ada dalam pre-lab kan. And then observation kena ada apa. First, data kena complete table, copy balik dan complete kan. Yang kedua adalah kiraan central point. Kalau tak faham macam mana nak kira central point, tolong rujuk balik eksperimen 2 punya hari tu. Saya dah bagi detail kan. Okay, kali ni saya nak tengok awak tulis report macam mana. Okay, so saya tak boleh bagi semua, awak kena usaha juga. Okay, central point. Jadi awak tengok balik writing report untuk eksperimen 2. Sama je. Okay, yang penting awak tahu awak nak kira apa. Central point and then plot graph V squared versus H. So ingat, kalau dalam plot graph mesti masukkan central point baru awak cari baseline. Okay, tak ada central point, dia tak ada baseline lah. Alright, lepas you dah lukis graph, dah dapat straight line graph. Okay, straight line graph lah, macam graph biasa tu. You akan dapat graf macam ni lah. Kan? Tak semestinya pass through zero not necessary. Kita ambil lah baseline kita macam mana kita dapat. Tak semestinya kosong lah. Okay. Alright. So, pastikan unit untuk setiap axis ni betul. Unit kat sini apa. Simbol dia apa. Okay, jangan lupa title graph. Kena tulis. Kalau tak pasti boleh rujuk balik eksperimen 2. Alright. Next, lepas dah lukis graf, macam biasa, you kena cari gradient. Okay, cari gradient graph. Okay, ingat triangle kena lukis, cari gradient graph based on ni tak boleh ada titik lah. Kena atas line kan. Macam saya ajar eksperimen 2 hari tu. Okay, bila you kira gradient, ikut yang saya ajar juga, iaitu you must follow significant figure based on your scale. It's depending pada scale awak bahagi dengan 20 kotak tu. And then you tulislah elok-elok dekat sini. Okay, saya tak tunjuk dah sebab memang saya dah tunjuk detail dalam eksperimen 2. So tolong rujuk balik. Okay, saya harap awak boleh buat lah benda ni. Kan yang ni penting. Untuk significant figure, you nak follow untuk siapa? Untuk gradient sahaja. Yang lain-lain tak perlu. Gradient sahaja. Okay, significant figure kita tengok pada gradient. Dan macam yang saya buat tu lah, awak rujuk balik macam mana nak kira gradient. Sebab daripada scale tu kita nak kena cari decimal point dulu kan. Dari decimal point kita akan masukkan kepada kiraan gradient. Dan jawapan akhir untuk gradient kita akan ikut significant figure. Tak jelas, tolong rujuk eksperimen 2 punya writing report. Okay, so disebabkan dia suruh determine data M dah bagikan. Jadi awak tulis je balik. Data M yang diberi adalah 4.56 MS negatif 2. Ni pun unit dah salah ni. Unit dia adalah M kuasa 2 S negatif 2. So baikilah balik. Okay, so apa pula betul lah kan? Apa medium ni? Sorry. Data M tu bukannya V. Okay, data M 4.56 MS negatif 2. Ini adalah data M. Okay, so lepas sudah dapat data M, gradient graph kena tulis dalam form of M plus minus data M. Jadi M yang awak dapat tu awak tulis kat sini. M yang awak kira ni, awak tulis balik dekat bawah ni. Plus minus data M, yang ni lah 4.56. Okay, contoh saya nak tegur kat sini. Contohlah awak kira data M kat sini, awak dapat contoh awak dapat M dia sama dengan berapa contohlah 4 keempat awak dapat contohlah 15 pula 28.93 lah. Contoh saya just nak tunjuk 28.93 awak punya jawapan bagi gradient. Contoh. So awak kena tulislah dekat sini 28.93 ni awak kena tulis kat sini. Okay, jadi saya tulis sikit. Contohlah saya gantikan yang ni, dia akan tulis 28.93 plus minus 4.56 unit.
Okay, unit apa kena tulis lah. Okay, so dekat sini saya nak tegur lah. Okay, macam mana awak nak tulis dalam bentuk yang betul? Contohlah kalau awak kata awak punya delta M ni 2 decimal point, yang ni pun kena 2 decimal point. Contohlah kalau awak kata gradient awak tu ada 4 significant figure. So ni 4 significant figure lah. Okay, 28.93. Jadi sama dengan plus minus 4.56. Yang ini kena sama decimal point tau. Tak boleh tak sama. Maksudnya kena ikut ni lah. Delta M. Kalau delta M 2 decimal point, yang ni kena 2 decimal point lah. Untuk kiraan significant figure tadi tu hanya mati atau habis setakat gradient saja. Okay. So jangan confuse lah. Yang ini kena tulis sama decimal point. Kalau awak tulis 4.6, so yang ni akan jadi 29.0. Macam tu lah. Tapi kita ambil lah 2 decimal point sebab dia beri 2 decimal point dekat delta M. Okay. Alright. Next adalah determine the value of acceleration due to gravity G. Yang ini macam biasalah kita kena compare dengan equation of straight line graph. Diberi equation adalah V square equal to 2GH. Kita macam mana saya tahu ni equation dia? Sebab saya tahu dalam graph kita ada V square dan ada H. Jadi saya compare lah equation ni. Okay, so V square equal to 2GH. Jadi gradient come out as 2G. So gradient sama dengan M sama dengan 2G. So nak cari G kan? G sama dengan M per 2. Gradient yang awak dapat tadi, contoh saya dapat apa? 28.93 kan? Saya bahagikan 2. Saya dapatlah nilai G. Unit dia apa? Kena kira unit apa? Kena tahulah. Alright, so next adalah determine uncertainty G ataupun delta G. So daripada gradient punya equation, saya kutip balik. M sama dengan 2G, rearrange G sebagai subjek. Sebab kita nak cari dia kan? Nak cari uncertainty G. Jadi kita susun. G, dia adalah formula delta G over G. Okay, M, delta M over M. Dan bahagi dengan 2. 2 ni nombor. Nombor tak ada uncertainty. Jadi inilah formula uncertainty yang kita dapat. Okay, this one. Sekejap. Okay, so susun delta G sama dengan apa? Delta G sama dengan M, delta M over M times dengan G. Okay, G ni bukan 9.81 G ni apa yang awak kira dekat depan tadi. Okay, G yang awak dapat tu berapa? Ganti dalam ni. So, delta M ni yang diberilah 4 point berapa tadi. Bahagi dengan M. M ni yang awak dapat. Gradient. Okay. So, darab dengan G. G yang awak dapat juga. Okay, dapatlah delta G. Lepas dapat delta G, tulis dalam form acceleration due to gravity is G plus minus delta G berserta unit dia. Jangan tulis unit ni. Awak kena tulis lah unit SI dia berapa. Alright, so awak pun tahu kan dia adalah MS negatif 2 sebab G kan. Alright. Lepas dah sampai sini, kiralah percentage different. Percentage different adalah based on G experiment tolak dengan teori, ada modulus, bahagi dengan teori. So, theoretical value adalah 9.81. So, G experiment awak ikutlah awak dapat berapa. Kalau 15 tolak 9.81 bahagi dengan 9.81 kali dengan 100%. Okay, next adalah percentage uncertainty. So, percentage uncertainty formulanya adalah delta G bahagi dengan G times with 100. So, delta G over G ni semua daripada you punya kiraan bukan daripada theoretical value Delta G yang awak dapat dekat atas ni berapa? Bahagikan dengan nilai G yang awak dapat dekat depan tadi. Darab dengan 100. Okay, so itulah percentage uncertainty. Sebenarnya percentage uncertainty kalau less than 50%, maksudnya awak punya ni data okay lah. Alright. So, kemudian discussion. So, discussion kena tulislah acceleration, result yang awak dapat. Acceleration due to gravity G is apa? Dalam form ni macam ni. Tak boleh tulis G saja. Kena ada sekali dengan uncertainty dia. Ini adalah konsep fizik. Memang kena tulis macam ni. Then, percentage difference awak dapat berapa? The percentage uncertainty awak dapat berapa? Lepas tu macam biasa, error kena ada 2 and precaution step you ambil 2. Dalam pre-lab ada. So, tolong tengok balik. Lepas tu, finally adalah conclusion. Conclusion adalah state objective lah, whether achieve or not. Maksudnya, acceleration due to gravity by using experiment of energy, we can determine nilai G. Macam tu lah. You kena cakap lah kat situ. Alright? So, kalau ada soalan, boleh tanya saya personally. Okay, thank you and Assalamualaikum.